Ada yang berhormat, saya rasa yang berhormat pun lagi faham sebenarnya. Ada barang yang dah naik ini yang berhormat, tak boleh turun. Saya tak nak jadi menteri yang munafik, ya, yang boleh janji dengan rakyat, ya, harga ni akan turun. Ada barang yang dah naik yang tidak mungkin turun. Tapi ada barang yang harganya sekiranya bekalan itu cukup, ada naik dan boleh turun. Dan ada barang-barang seperti contoh mengikut musim. Baik, bulan 12 kita tengok harga sayur-sayuran. Selepas bulan 1 dia pulih balik. Cili merah sebagai contoh, di pasaran waktu itu hampir RM30 1 kilo kerana monsun, kerana tengkujuh. Tapi masuk bulan 2 dia dah turun sampai RM12. Ada masa dia naik, ada masa dia turun. Ini banjir pula di Johor. Banyak ladang sayur yang musnah, dia akan naik balik. Jadi harga barang ini yang berhormat, dia boleh naik, dia boleh turun dan bergantung kepada the whole supply chain. Peranan KPDN untuk mengawal harga ini supaya dia tetap ada di pasaran dan dia boleh dibeli dengan harga yang munasabah. Maka dengan sebab itulah yang berhormat, kalau kita sedikitlah, ya, untuk kita sedikit mengaplikasikan atau mempraktikkan the Blue Ocean Strategy sebagai contoh, benda yang tak boleh kita buat itu tak boleh kita tempuh. Contohnya, ada barang yang kita rasa tak boleh turun, kita panggil pengat kuasa, pergi cek, paksa dia turun, tidak boleh. Kerana kita free market. Kita hentak kepala kita di dinding sampai berdarah, maknanya harga pun tak boleh turun. Jadi, KPDN mengambil suatu pendekatan dengan jualan rahmah. Kita package rahmah. So, kita engage. Kita dah tahu buat masa ini, harga ini, barang-barang ini memang tidak boleh turun. Contohnya ayam pada masa satu ketika. Zaman saya menjadi Menteri Pertanian dulu, harganya lebih kurang RM7.90. Kemudian selepas COVID, letakkan shilling, dia ada RM9.40. Di sana mungkin harga ayam tu beza RM1 lebih. Bagaimana kita nak atasi rakyat untuk boleh merasakan kenaikan itu mereka boleh tampung? Maka KPDN mengadakan libat urus, kita adakan jualan rahmah, di mana ada lebih kurang 20 barangan asas yang boleh dibeli di pasar-pasar raya tertentu yang saya dah sebut tadi, penjimatannya antara RM20 hingga RM24. Jadi dia jimat bila memberikan barang asas itu boleh menampung kenaikan harga RM1 pada ayam contohnya. Jadi itu cara yang berhormat kita cuba atasi perkara ini dengan kita terus melihat tentang rantaian bekalan itu. Kalau dia sempurna, kalau dia cukup, dia cukuplah.